Bolehkah kita masih percaya pada Pakatan Harapan? Bolehkah rakyat percaya lagi pada PH yang beri pencerahan? InsyaAllah boleh percaya pada PH kerana semua pengkhianat dah keluar. Yang mana nak khianat, dah keluar dah. Dan sekarang ni apa yang ada adalah bersih. Semua orang-orang yang berprinsip, yang tidak akan lari, insyaAllah. Tapi yang dengar ada 2 lagi, 3 lagi yang akan lompat tu hanya khabar angin. Tetapi insyaAllah kita harap tidak akan berlaku. Sekiranya berlaku pun kemungkinan atas sebab diugut dan sebagainya. Tapi kita tunggu dan lihat. Tapi insyaAllah dalam pilihan raya PRU ke-15 kita akan beri keutamaan kepada calon-calon yang tidak akan khianat. Seboleh-bolehnya. Sebab rakyat pun dah mula, yalah, awal kita pernah bercerita tentang hilang keyakinan kepada ahli politik. Sekarang pemutihan telah berlaku. PH, rakyat sepatutnya dan sewajar memberikan kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Dia sebenarnya yang Azmin ni daripada dulu lagi dia bermasalah. Saya ingat lagi masa PR dulu pun. Masa PR lagi pun dia dah bermasalah. Sepatutnya dia dicantas awal-awal, tetapi dia timbalan presiden. Maka amat sukar kalau dilakukan, mungkin parti itu akan berpecah. Kita pun tak tahulah. Tapi cara PKR tangani, kita harap mungkin itulah yang terbaik yang mungkin mampu mereka lakukan dalam suasana-suasana yang tertentu. Tapi sekarang ni Azmin dah tak ada. Golongan yang dikatakan kartel tu dah tak ada. InsyaAllah golongan yang bersama dengan pejuang pun adalah golongan yang setia dengan PH. Dia tak lompat ikut Muhyiddin Yassin. Kalau diorang ni pengkhianat, mereka akan lompat ikut Muhyiddin Yassin. Tapi tidak, mereka kekal bersama, kita hargai. Dan kita yakin bahawa selepas ini PH akan letakkan calon-calon yang tidak khianat. Dia sebenarnya dalam ada orang kata itulah, kita ni sepatutnya dengan bersatu, kita tak patut bekerjasama daripada awal dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau bersatu, kalau dia lompat pun seperti mana yang berlaku, tanpa Azmin tak cukup. Tak cukup. Maka pengkhianatan itu bukan sekadar daripada bersatu. Ya, Azmin pun 10. Yang kalau dia tak lompat tu bersama kita dah ada 118. Betul. Kan? Okey, soalan lagi YB. Salam YB daripada Raya Marhain. Waalaikumsalam. Sekarang YDPA membenarkan sidang parlimen atas nasihat PM. Apakah YB yakin PM akan berani membenarkan sidang parlimen dan PM akan berani menasihatkan YDPA untuk parlimen bersidang? Saya nak kata saya yakin taklah. Tetapi hakikatnya seperti mana yang saya sebut, dengan tindakan ini yang di-Pertuan Agong telah menyerahkan apa orang nak katakan, the ball is in Muhyiddin's court. Sekarang ni tindakan adalah tindakan Muhyiddin. Semua satu dunia tahu. Satu negara, seluruh rakyat tahu. Ni bukan soal Agong yang halang, bukan soal darurat yang halang. Ini soal Muhyiddin Yassin. Itu je. Terpulang pada dia lah. Sama ada dia berani atau tidak. Kalau dia tak berani, kita tahulah kenapa. Sekarang semua lensa sekarang terarah kepada Muhyiddin sekarang ini. Apakah langkah dia seterusnya? Kita nak tengok. Berani ke tak berani? Berani tak berani, kan? Okey, soalan daripada Fauzi Ipoh. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Kalau PM nasihat bubar parlimen, adakah PH bersedia? Sebab sekarang dah bercelaru seperti kerjasama dengan pejuang atau tidak. Dan soalan kedua, adakah PH akan kerjasama dengan BN lawan PN? Okey, soalan yang pertama, kalau dibubar parlimen sekarang ini, saya rasa semua tak bersedia. Bukan saja PH, tetapi insya-Allah kita lebih bersedia berbanding dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang sekarang ni sedang bercakaran. Dan diorang saya rasa yakin tidak akan mampu bersetuju untuk menyelesaikan agihan kerusi. Dan akhirnya kalau mereka berganding sekalipun, ianya semata-mata oleh kerana mereka tahu mereka nak kekal berkuasa, mereka kena bekerjasama, agih kursi ke apa ke semua langsung tak kisah. Yang penting nak terus berkuasa. Tu saja penyelesaian bagi
mereka. Tapi kalau dia orang lihat dari segi kepentingan UMNO, dia tak akan terima bersatu, di kepentingan bersatu dia tak akan terima UMNO dan sebagainya lah, ya. Bagi kami dalam PH, soal kerjasama dengan pejuang atau tidak, itu isu kecil. Bagi saya lah, ianya isu kecil. Ianya insya-Allah kita boleh selesaikan bila tiba masa untuk pilihan raya, ya. Dan malahan sekarang ini pun perkara ini sedang dibincang, ya. Adakah PH akan kerjasama dengan BN lawan PN? Kalau BN lawan PN, tak perlu PH bekerjasama sama ada dengan BN ataupun PN. Kerana kita melihat bahawa bila mereka berpecah, maka insya-Allah kita ada kekuatan. Tapi kalau mereka bergabung, masa itu kita terpaksa bekerja keras untuk menentukan kita terus mencapai kemenangan. Kerana sekarang ni kita kena tanamkan dalam pemikiran rakyat jelata, BN ke PN ke, dua-dua pengkhianat ataupun bersekongkol dengan pengkhianat. Betul. Itu je. Itu saja. Okey. Wabi, kalau dulu kalau pernah Wabi ingat term ni, dulu ada satu kelompok nama dia Jebon Anwarinas, lagi satu geng, bukan geng ustaz, dia panggil apa nama, lebay lah. Geng ustaz lah. Geng ustaz lah. Sekarang ni dengar pula ada geng ustaz dengan geng paprika. Macam tu lah pula. Kan? Tapi dengar-dengar je lah, kan? Tak apalah. Geng paprika? Apa pula paprika ni? Katanya tempat dia lepak, dia bersidang, menyusun strategi tu. Paprika tu paprika. Saya pun dengar-dengar. Paprika tu ada tempat lah yang dekat. Saya ingat makan nasi paprika. Paprika tu dia rempah. Minta maaf lah, saya gurau je. Okey. Soalan lagi YB, yang last. Daripada Clay Tanjung. Salam YB. Setuju ke YB setiap parti dalam PH lawan satu dengan satu pada setiap parti lawan? Contohnya PKR lawan UMNO, MIC, DAP lawan MCA Gerakan, Amanah lawan dengan PAS. Macam mana tu strategi itu? Boleh. Memang sikit sebanyak kita secara umumnya ada strategi yang sebegitu. Tetapi bagi parti, katakan parti Amanah, kita kata kita juga nak lawan UMNO. Bagi parti PKR, dia pun kata dia pun nak lawan PAS. Lalu ada penentunya adalah kekuatan parti pada kawasan itu. Betul. Sikit sebanyaklah. Lalu ada banyaklah faktor. Bukan semata-mata mana PAS bertanding, Amanah bertanding. Mana UMNO bertanding, PKR bertanding, dan sebagainya. Tak semestinya begitu. Kerana parti dalam PH ni dia jauh lebih versatile berbanding dengan pendekatan yang ditunjukkan oleh PAS ataupun UMNO dan BN. InsyaAllah. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan, soalan-soalan daripada pada penonton semua. Diharapkan agar persoalan-persoalan politik ni kita bahasnya ni lah. Ada setuju atau tidak itu terpulang. Tapi YB, ni selain pada politik YB, ni nak santai sikit lah. Ini ada soalan-soalan saya pun nak tanya sikit YB. YB, 2 hari lagi ni YB orang Syalam ya. Tapi bola presiden KLFA. So 2 hari lagi Selangor lawan KLFA ni. Betul. Jadi macam mana persiapan pasukan KLFA ni YB? Yalah, dia bila Selangor lawan dengan KL dia lawan dengan KL United Football Club. Dia sekarang ni dia punya pendekatan dia dah ada sedikit perubahan. Betul. Di mana KLFA tu dia dipisahkan daripada pasukan bola sepak itu. KLFA ni dia adalah persatuan pasukan-pasukan bola sepak, persatuan-persatuan bola sepak di dalam Kuala Lumpur. Betul. Yang kita urus dan kita cuba bangunkan. YB presidennya. Saya presidennya. Lepas tu KLUFC, Kuala Lumpur United Football Club, adalah Sendian Berhad. Pasukan bola sepak Kuala Lumpur tu telah diswastakan. Dia duduk di bawah KLUFC, Kuala Lumpur United Football Club. Yang mana KLFA adalah pemiliknya. Dia semua saham dimiliki oleh KLFA buat masa ni. Tapi kita nak jual kepada swasta. Supaya akhirnya dia betul-betul diswastakan. Okey. Sebagai presiden KLFA, memanglah saya kena sokonglah parti ni pasukan yang merupakan yang mewakili KLFA, kan. Tapi pada masa yang sama
saya ahli parlimen Shah Alam, duduk di Selangor. Marah orang Selangor dengan saya. Maknanya kalau Selangor menang sekalipun, saya menang juga.